Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Mekarnian. Kepada korang yang baru terjumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe. Dan di belakang saya ni adalah kereta EV dari Hyundai, iaitu Hyundai Ioniq 5. Dan video pada kali ini kita akan lihat secara keseluruhan berkenaan dengan Ioniq 5 ni. Jom. Hyundai Ioniq 5 ni merupakan satu ikon untuk desain DNA bagi kereta-kereta elektrik Hyundai, dan keunikan reka bentuk yang ada pada Ioniq 5 ni memang out of the world. Orang kata luar daripada kotak lah, out of the box. Sebab kita tak sangka Hyundai berani buat desain segila ni kan. Sebab untuk Ioniq 5 ni dia banyak menggunakan elemen bersegi dan garisan-garisan yang tajam, dan secara keseluruhan visual Ioniq 5 ni dia nampak sophisticated, nampak complicated. Pening ah. Manakala untuk bahagian headlamp ni, ianya merupakan permata jantung, intan payung untuk desain Ioniq 5, sebab dia menggunakan lebih kurang 256 parametric pixel. Sebab tu dinamakan lampu LED ni parametric pixel. Dan kalau kita lihat daripada segi desainnya, dia macam seakan-akan bentuk brick ataupun dot pixel. Memang cun lah. Dan untuk lampu signal ni, dia menyala pada lampu LED yang sama. Dan yang terpaling unik sekali dekat bahagian bumper ni, dia ada illumination light. Tak pernah lagi dibuat orang setakat ni. Dah macam lampu hari raya aku tengok. Maklumlah, raya dah nak dekat, tapi overall nice. Manakala untuk bahagian rim Ioniq 5, dia menggunakan saiz rim berukuran 20 inci digandingkan dengan tayar Michelin 255/45. Dan kalau kita lihat bahagian wheel arc ni juga menggunakan elemen desain bersegi dan garisan-garisan tajam. Dan ini adalah merupakan keunikan Hyundai Ioniq 5. Untuk door handles, dia menggunakan jenis flush door handle sesuai dengan keunikan Ioniq 5 ni, sama macam terdapat pada Nissan R35. Saja nak try, pintu memang sedap bila ditutup terbaik. Manakala untuk bahagian turn signal ni juga menggunakan parametric pixel, dan terdapat juga 360 camera. Kereta elektrik mestilah ada kan. Dan di sinilah tempat port pengecasan bateri Everready, dan terdapat indikator light yang menunjukkan berapa persen bateri ni dah cas. Hyundai Ioniq 5 ni dia support 350 kW ultra fast charging, yang mana Ioniq 5 ni boleh cas daripada 10% ke 80% dalam masa 18 minit sahaja. Dan apabila bateri dia sedang dicas, korang tengok tak boleh ditanggalkan sebab safety lock dia dah activate. Hanya boleh ditanggalkan apabila bateri dah fully charge. Dan port untuk ultra fast charging ni berharga lebih kurang 7,000 add-on. Bukan takat tu saja, untuk Ioniq 5 ni ia mempunyai function V2L yang mana membolehkan kita menggunakan peralatan elektrik seperti laptop. Kita boleh cas handphone, boleh dengar speaker, kita boleh pasang peti air juga, sesuai untuk kaki camping. Memang sesuai, ibarat macam kita bawa power bank besar yang bergerak. Dan seterusnya kita lihat bahagian hadapan untuk Ioniq 5 ni. Biasa kat sini adalah tempat enjin kan, tapi tipikal kereta elektrik dia bekalkan kompartmen untuk kita letak barang-barang seperti kabel charger 3 pin yang dibekalkan oleh Hyundai. Kalau Apple jual kereta, mahu charger dijual berasingan. Dan ini adalah kabel 11 kW saja, yang mana bila kita cas kosong ke 100% lebih kurang 6 jam. Dan kebiasaannya untuk kereta-kereta elektrik ni, enjin Tamiya berada di bahagian belakang. Berbeza pula dengan Hyundai Ioniq 5 ni, di mana untuk kereta yang saya sedang review ni adalah merupakan variant yang paling atas sekali, iaitu variant Max, dengan kapasiti bateri lebih kurang 72.6 kWh. Dan untuk drive system yang digunakan adalah all-wheel drive. Dan disebabkan drive system all-wheel drive yang digunakan, terdapat dua motor di bahagian hadapan dan bahagian belakang. Dan max power yang terhasil daripada kedua-dua enjin ni lebih kurang 305 PS dan 605 Nm of torque.
dan 0 to 100 lebih kurang 5.2 second. Dan apabila fully charge, variant Max ni dia boleh pergi lebih kurang 430 km. Dan untuk variant Lite dan Plus hadir dengan kapasiti bateri hanya 58 kWh dan terdapat hanya satu motor saja di bahagian belakang, dan max power yang dihasilkan lebih kurang 170 PS dan 350 Nm of torque. 0 to 100 lebih kurang 8.5 second, dan untuk drive system dia menggunakan rear wheel drive sahaja. Dan jarak yang dia boleh pergi untuk variant Lite dan Plus ni lebih kurang 384 km. Manakala untuk gear system, ketiga-tiga variant ni menggunakan gear system yang sama, iaitu single speed reduction gear, dan mempunyai 4 drive mode, iaitu Eco, Normal, Sport dan Snow. Inovasi lampu LED di bahagian hadapan dibawa juga ke bahagian belakang dengan signature lampu parametric pixel, dan dia berbentuk segi empat tepat yang unik. Dan kalau kita tengok desain lampu belakang ni, dia nampak macam desain retro, tapi pada masa yang sama nampak futuristik. Dan desain Hyundai Ioniq 5 ni dia macam mengimbau kembali nostalgia, di mana ada satu karakter superhero Jepun yang terkenal pada zaman 80-an, iaitu polis angkasa Gaban. Ini adalah merupakan satu karakter yang sangat popular di kalangan kanak-kanak pada zaman 80-an, termasuklah saya. Memang terbaik. Mungkin pihak Hyundai ni dia ambil inspirasi daripada karakter Gaban tu sendiri. Tapi kalau pihak Hyundai dengar ni, mau kena saman aku ni. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini bawa mata layak duduk sini. Something, what you want? Dia kesamakan dengan polis Gaban, tapi memang nampak sama lah, kan? Okey, seterusnya kita lihat untuk bahagian boot space Hyundai Ioniq 5 ni, lebih kurang 527 liter. Agak besar jugalah, tapi untuk ruang boot space ni dia hanya memanjang, dia tak dalam. Sebab untuk bahagian belakang ni dia letakkan enjin ataupun motor elektrik. Dan di belakang ni juga disediakan power outlet 12 volt. Dan yang agak kecewa sikit sebab Ioniq 5 ni dia tak ada kick sensor untuk kita buka boot belakang, tapi disediakan electric button lah untuk kita buka dan tutup. Tapi ini kereta elektrik, kan, mestilah wajib ada kick sensor. Dan kita lihat pula untuk bahagian interior Hyundai Ioniq 5 ni kebanyakannya menggunakan material soft touch. Dan untuk variant Max ni dia mempunyai 7 speaker yang menggunakan speaker boost. Manakala untuk bahagian dashboard ni sama juga, dia menggunakan material soft touch. Yelah, kereta 200,000 kan, takkan nak pakai hard plastik. Manakala untuk glove box pada Ioniq 5 ni pun unik juga, sebab dia jenis sliding, macam kita buka drawer. Overall bagi saya untuk design dashboard yang di Ioniq 5 ni dia lebih clean, lebih minimalis. Dan untuk headroom yang di Ioniq 5 ni dia agak tinggi juga, dan kita boleh laras headrest ni. Dan kursi yang di Ioniq 5 ni memang selesa lah. Dan untuk bahagian steering ni dia mempunyai tilt and telescopic. Kita boleh adjust position ikut keselesaan pemandu. Dan untuk bahagian steering ni dia menggunakan two spoke design untuk nampak lebih futuristik. Dan untuk bahagian control button ni, feel dan look dia nampak premium. Dan ini adalah button untuk kita kawal selection drive mode. Dengan adanya dua motor elektrik pada Hyundai Ioniq 5 ni, tak lengkap lah kalau tak ada pedal shifter, kan. Dan untuk gear selection pada Hyundai Ioniq 5 ni menggunakan jenis column shift, yang mana gear shift lever berada di bahagian sisi kanan steering. Manakala untuk bahagian meter cluster pada Ioniq 5 ni menggunakan fully digital cluster bersaiz 12.3 inci, dan untuk infotainment display juga bersaiz 12.3 inci yang memaparkan pelbagai maklumat untuk kita ketahui berapa percentage bateri yang telah digunakan. Dari segi paparan yang digunakan beresolusi tinggi, dan daripada segi interface pula dia menggunakan Android based system yang sangat smooth. Mungkin disebabkan menggunakan RAM yang tinggi, tak pasti berapa gig digunakan. Tapi untuk pengalaman menggunakan interface pada
infotainment Hyundai Ioniq 5 ni memang sangat smooth dan lancar. Beralih kepada bahagian seat, Ioniq 5 ni dia agak nipis sebab dia nak mengoptimumkan keluasan legroom di bahagian belakang, tapi dia punya feeling dia memang super comfort sebab dia ada tempat alas kaki dekat bawah ni kan. Memang kita boleh ubah pelbagai angle ikut keselesaan yang kita nak, dan terdapat juga memory seat untuk kita setting balik ke kedudukan asal driver position. Dan yang paling unik, pelik sekali, center console ni kita boleh adjust ke depan dan ke belakang. Menurut Hyundai dinamakan Universal Island, dan terdapat 2 cup holder dan juga 2 port USB di bahagian center console ni. Manakala untuk bahagian aircon menggunakan dual zone climate control. Ianya tak ada menggunakan physical button, malah ianya menggunakan touch screen. Dan untuk storage pada center armrest ni, bagi saya dia tak berapa luas sangat, sebab tak berapa dalam, tak boleh letak sangat barang dekat bahagian sini. Tapi untuk center console dekat bahagian sini memang luas, kita boleh letak handbag ataupun bag lah kat sini. Dan yang saya tak berkenaan dengan interior Ioniq 5 ni, ianya menggunakan kemasan color putih walaupun menggunakan jenis leather, tapi bagi saya untuk long term color putih ni cepat kotor lah, tak sesuai. Terutama sekali kalau ada anak-anak kecil kan, memang cepat sangat kotor lah. Tapi kalau korang tak berkenan dengan color putih yang ada pada variant Max, korang boleh ambil variant Plus sebab ianya menggunakan material dengan kemasan color hitam, senang nak jaga. Tapi untuk driver seat, dia tak ada relaxation seat tu lah. Dan bateri capacity pada variant Plus ni juga kecil sikit. Seterusnya kita beralih ke bahagian tempat duduk belakang penumpang, dan di bahagian door panel sama juga seperti di bahagian hadapan menggunakan ambient light. Dan untuk headroom agak tinggi juga, sama seperti bahagian hadapan, dan keluasan legroom lebih kurang 2,5 genggam, agak luas juga. Dan dia mempunyai adjustable headrest. Dan ini yang paling shock sekali, tempat duduk belakang kita boleh adjust condong. Kita boleh condong lagi ke belakang, memang best. Untuk long distance memang sangat selesa. Dan untuk seat belakang ni kita boleh adjust secara elektronik, dan buttonnya ada pada seat hadapan. Kita boleh adjust ke depan dan ke belakang secara elektronik. Dan selain itu juga untuk power button ni ada pada sisi kanan dan kiri seat. Dan untuk seat belakang ni kita boleh lipat 60-40 split untuk mendapatkan keluasan cargo space lebih kurang 1587 liter. Untuk menambahkan lagi keselesaan penumpang belakang, seat belakang ni juga mempunyai ventilated seat. Untuk bahagian tengah ni, ianya mempunyai 2 port USB, tak ada aircon vent dekat belakang. Tapi ada aircon vent dekat bahagian pillar kiri dan kanan. Clever design untuk Hyundai Ioniq 5. Dan untuk menambahkan lagi keselesaan yang dah memang selesa, ada juga sun visor. Dan untuk room light ni menggunakan lampu jenis LED. Dari segi safety features untuk Hyundai Ioniq 5 juga mempunyai teknologi keselamatan yang terkini yang digelar Hyundai Smart Sense. Antaranya, ianya mempunyai 360 kamera dengan paparan yang sangat jelas. Ioniq 5 juga dilengkapi dengan 7 airbag, Forward Collision Avoidance Assist atau FCA, Driver Attention Warning atau DAW, Blind Spot Collision Avoidance Assist atau BCA, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist atau RCCA, Lane Keep Assist atau LKA, Adaptive Smart Cruise Control. Dan dari segi harga pula untuk Hyundai Ioniq 5 Lite varian paling rendah sekali bermula pada harga RM199,000, dan untuk Ioniq 5 Plus bermula dari harga RM229,000, dan varian yang paling tinggi sekali adalah Ioniq 5 Max dengan harga bermula RM259,000. So, secara keseluruhannya untuk Hyundai Ioniq 5 ni dari segi design memang nampak futuristik dan cool habis. Dan tak lama lagi kita akan lihat banyak lagi model kereta EV yang akan muncul di pasaran Malaysia. Dan tak lama lagi juga model kereta EV dari Kia, iaitu Kia EV6 yang lebih cantik dan lebih sporty. Mungkin tahun ni jugalah kot. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.